tiba-tiba ramai pula budak-budak yang admitted ke hospital sebab jangkitan rotavirus. Sebenarnya, apa simptom kanak-kanak ni yang kena jangkitan rotavirus ni sampai memerlukan kemasukan ke ward? Okay, so biasanya kalau kena rotavirus itu akan menyebabkan cerit-berit, muntah, demam tinggi dan kadang sakit perut juga. Sometimes terutamanya budak kecil kurang daripada 5 tahun itu dia boleh menyebabkan cerit-berit dan muntah yang sangat teruk sampai badan dia kekurangan air. Terutamanya kanak-kanak kadang-kadang bila waktu sakit aja langsung tak nak minum, makan semua itu. So itu boleh menyebabkan kekurangan air dekat dalam badan dia. Itu kita panggil dehidrasi. So kalau keadaan tu berlaku, memang kena mendapatkan rawatan secepat mungkin sebab dehidrasi itu bahaya ya. Dia boleh menyebabkan maut dekat budak-budak kecil. Boleh tak Dr. Chin terangkan macam mana kita sebagai doktor ni decide yang seseorang patient ni dehydrated? Patient lain pula cukup air, tak perlu warded, boleh balik rumah. Patient ni memang dehydrated, sangat kena buat blood test, kena warded. So, apa kriteria dan apa assessment yang kita buat pada pesakit untuk buat keputusan sama ada seseorang pesakit itu cukup air ataupun kurang air? So biasanya kalau katakan budak itu dehidrasi, tanda-tanda dia akan tunjukkan satu tu budak tu mungkin nampak macam letih lesu, kekurangan kencing. Lepas itu ada tanda-tanda macam mata dia nampak cengkung, kulit kering, bibir kering. Sometimes budak kecil bila waktu nangis itu air mata tak keluar. So itu semua tanda-tanda yang menunjukkan anak itu dehidrasi. So kalau kita ada suspek keadaan itu, sometimes kita boleh ambil blood test juga. Daripada blood test itu dia boleh juga menunjukkan budak itu dehidrasi. So sometimes bila waktu dehidrasi itu bukan saja badan kita kekurangan air, dia boleh kekurangan garam juga. So daripada blood test kita boleh menunjukkan ada masalah garam-garam dekat dalam badan budak itu yang dehidrasi. So Dr. Chin, bila budak-budak ni dah masuk ward, apa rawatan yang diberikan kepada mereka di dalam hospital? Yang paling penting adalah rawatan untuk hidrasi balik budak itu. So kita akan masuk jarum, bagi air garam melalui IV line lah. Daripada tambahan itu, kita terpulang kepada tanda-tanda budak. So sometimes kita boleh bagi macam ubat tahan cerit, tahan muntah. Lepas tu letakkan probiotik. Probiotik itu membantu ya dari segi untuk bantu dia sembuh lebih cepat lah daripada jangkitan kuman ini. Apa komplikasi daripada jangkitan rotavirus yang boleh timbul kalau pesakit tidak diberikan rawatan yang tepat pada waktu yang tepat? Macam kita kata tadi itu, cerit-berit, muntah kalau teruk memang boleh menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu kalau tidak dirawat dengan cepat, dia boleh menyebabkan gangguan terhadap organ-organ dalaman dekat dalam badan kita. Itu semua memang keadaan bahaya, terutamanya bayi kecil itu boleh membawakan maut. Dengar ya tu parents, kalau anak-anak kena cerit-berit, muntah, terutamanya sampai nampak lembik, jangan lengah-lengahkan, segera bawa ke hospital. Sebaik-baiknya berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak ataupun pakar pediatrik. Saya Dr. Chin Xiaoyin, consultant pediatrician dekat Columbia Asia Setapak. Boleh tak doktor berikan sedikit sebanyak tips kepada ibu bapa zaman sekarang ni yang ialah kita bawa anak-anak keluar ke shopping mall, pergi gathering, anak-anak pun pergi taska, pergi sekolah. Jadi risiko untuk terkena jangkitan memang tinggi. Boleh tak Dr. Chin sebagai pakar berikan tips kepada ibu-ibu muda macam saya? Rotavirus itu jangkitan dia melalui kita panggil fecal oral. Ya, maksudnya melalui najis pesakit yang ada rotavirus itu. Biasanya kalau katakan rotavirus itu sama ada ibu ayah yang lepas tukar lampin pesakit yang turut rotavirus itu sangat penting untuk cuci tangan. Hand hygiene is always the key. So kita kena pastikan cuci tangan betul-betul sebelum sentuh permukaan yang lain semua itu. Selain daripada penjagaan kebersihan diri ya, salah satu lagi yang kita boleh cuba untuk membantu anak-anak kita daripada jangkitan kuman rotavirus ini adalah melalui vaksin rotavirus. Rotavirus vaksin ini sangat digalakkan terutamanya pada baby-baby kecil kurang daripada 6 bulan. Kita galakkan rotavirus vaksin ini dibagi melalui titik makan dekat dalam mulut. Lepas itu kalau katakan budak yang menerima rotavirus vaksin ini, bukan kata dia langsung tak dapat virus ini, dia boleh dapat jangkitan lagi, tapi bila waktu dia kena jangkitan kuman ini, tanda-tanda dia tak seteruk lah compare dengan budak-budak yang belum terima vaksin. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Setapak.